Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan berkongsi tentang perbezaan sistem pendidikan kerajaan Abbasiyah dan sistem pendidikan tamadun Yunani serta cara mengaplikasikannya di dalam sistem pendidikan Malaysia. Sebagai pengenalan, berdasarkan Kamus Dewan, pendidikan ditarifkan sebagai proses mendidik atau perihal mendidik. Pendidikan berasal daripada kata dasar didik yang juga membawa maksud ajar, bimbing, bentuk dan asuh. Secara umum, pendidikan dapat difahami sebagai satu upaya yang dilakukan oleh pendidik secara sistematik dalam perkembangan potensi seseorang agar mampu menjadi manusia yang bertauliah atau dengan kata lain, berpengetahuan, berketerampilan dan berperwatakan dalam menjalani kehidupan. Bidang pendidikan Islam tertumpu kepada peraturan dan cara hidup Muslim dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga tertumpu kepada tata cara perhubungan manusia dengan diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara. Pendidikan merupakan satu nilai yang sangat dititikberatkan dalam pembangunan agama Islam. Pendidikan Islam dapat membentuk peribadi anak didik menjadi halus dan tajam sehingga mampu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat gaib serta merasa takut terhadap azab Allah kerana Allah akan mengangkat darjat mereka. Buktinya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang bermaksud Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Sistem pendidikan kerajaan Abbasiyah, iaitu zaman keemasan Islam. Pendidikan dalam Islam bermula sejak kedatangan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pendidikan dalam Islam berkembang dengan lebih pesat dan ulung ketika zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Perkembangan ilmu dan teknologi meningkat dengan pesat, menjadikan zaman itu sebagai zaman keemasan Islam. Baghdad, iaitu ibu kota kerajaan Bani Abbasiyah, menjadi pusat tumpuan para ilmuwan dalam bidang sains, budaya dan reka cipta. Penubuhan Baitul Hikmah, iaitu perpustakaan awam Baghdad oleh Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiyah yang kelima, telah menaikkan Baghdad di mata dunia sebagai kota ilmu. Terdapat dua jenis pendidikan dalam sistem pendidikan kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan rendah bermula di usia muda lagi. Kanak-kanak berumur 6 tahun akan diajarkan ilmu bahasa Arab dan cara membaca Al-Quran. Pendidikan ini berlaku sama ada di rumah ataupun di masjid. Masjid bukan sahaja tempat beribadah, ia juga tempat menimba ilmu dan juga pusat komuniti umat Islam ketika itu. Mereka akan meneruskan lagi pendidikan mereka dengan mempelajari tafsir Al-Quran dan ilmu fiqah serta menghafal Al-Quran pada usia ini. Yang kedua, pendidikan menengah. Pada usia belia, mereka digalakkan untuk mempelajari ilmu sains, teknologi, budaya, seni bina, sastera dan pelbagai lagi daripada para ilmuwan ternama. Para pelajar digalakkan untuk berbincang segala pendapat dan juga penyelesaian masalah bersama guru ataupun sesama pelajar itu sendiri tanpa mengira status atau bangsa. Adab dalam menuntut ilmu amatlah ditekankan dalam sistem pendidikan mereka, iaitu menghormati guru dan ilmu yang telah diajarkan. Hubungan antara guru dan anak murid amatlah dititikberatkan dalam menuntut ilmu. Sistem pendidikan tamadun Yunani. Sistem pendidikan tamadun Yunani terbahagi kepada dua, iaitu sistem pendidikan Athens dan sistem pendidikan Spartan. Sistem ini telah wujud pada abad yang kelima dan didemokrasikan. Ilmu yang diajarkan adalah dalam konsep tirani, tidak bercanggah dengan titah pemerintah kerana pemerintah dianggap suci seperti Tuhan. Pendidikan amatlah penting semasa tamadun Yunani kerana pendidikan melambangkan darjat dan identiti seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi darjatnya di dalam hierarki masyarakat ketika itu. Pendidikan Athens berpusat di ibu kota Athens, Yunani. Nama Athens itu sendiri berasal daripada nama Athena, dewa ilmu dan strategi peperangan bagi tamadun Yunani. Pendidikan Athens terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pendidikan rendah dan pendidikan menengah. Semasa pendidikan rendah, pembelajaran dibahagikan kepada dua konsep, iaitu gimnastik dan muzik. Gimnastik ataupun pendidikan jasmani mengetengahkan konsep ketenteraan, iaitu mementingkan kekuatan, stamina dan mempersiapkan anak muda untuk peperangan. Pendidikan jasmani akan diajar oleh pelatih yang dipanggil pedotribes di gimnasium. Manakala konsep muzik ataupun dikenali sebagai sastera merupakan kombinasi daripada muzik, tarian, seni kata dan sajak. Mereka juga dilatih untuk menghafal dan menyairkan sajak yang diberikan oleh guru. Sukatan pembelajaran mereka ketika itu menggunakan ilmu mitologi dari karya Homer dan Hesiod. Manakala di pendidikan menengah, mereka akan berguru dengan para ilmuwan ternama seperti Isocrates, Plato, Aristotle dan ramai lagi. Mereka menggunakan konsep
Arid dalam pembelajaran mereka iaitu kehormatan tertinggi kepada guru dan cemerlang di dalam pelbagai aspek termasuklah adab. Setelah itu, mereka akan memilih hala tuju mereka sama ada menceburi bidang akademik ataupun mendaftarkan diri ke dalam ketenteraan. Manakala bagi pendidikan Sparta, mereka mengetengahkan aspek jasmani dalam pembelajaran mereka. Mereka melatih anak-anak muda berjantina lelaki, seawal usia yang muda untuk memantapkan lagi ketenteraan mereka. Pendidikan Sparta terbahagi kepada dua iaitu Agog dan Ephid. Pendidikan rendah iaitu Agog diberikan kepada anak-anak lelaki berusia seawal 7 tahun. Ia menyerupai kem ketenteraan, mengajarkan mereka asas-asas peperangan, cara untuk berdikari dan mengasah bakat berlawan mereka. Manakala bagi pendidikan menengah iaitu Ephid, apabila mereka memasuki umur 18 tahun dan lulus dari Agog, mereka akan menjalani sistem pendidikan Ephid. Mereka akan diajar gimnastik, cara berburu dan juga berlawan dalam peperangan menggunakan senjata asing. Pendidikan Kerajaan Abbasiyah dan sistem pendidikan tamadun Yunani mempunyai persamaan seperti yang pertama, menggunakan sistem pendidikan rendah dan menengah dan yang kedua, mempelajari ilmu dengan ilmuwan ternama. Kedua-dua sistem pendidikan ini mengajarkan ilmu asas semasa di tahap pendidikan rendah dan mereka akan diajarkan bidang yang khusus apabila memasuki tahap pendidikan menengah. Bagi zaman Kerajaan Abbasiyah, pendidikan bermula seawal usia 7 tahun dan apabila mereka sudah boleh menguasai pembelajaran pendidikan rendah seperti membaca Al-Quran, menghafaz dan mentafsir, mereka boleh meneruskan pelajaran mereka dalam pendidikan menengah iaitu dalam bidang-bidang yang mereka ingin ceburi. Sama juga seperti pendidikan tamadun Yunani, konsep pendidikan Athens mengajarkan mitologi dan sastera kepada anak-anak mereka dan apabila mereka sudah menguasai pembelajaran mereka ketika tahap pendidikan rendah, mereka akan memasuki pendidikan menengah yang membolehkan mereka menceburi bidang yang mereka ingini untuk menjadi pegawai kerajaan. Kedua-dua sistem pendidikan ini juga menggalakkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu dengan para ilmuwan ternama. Zaman pemerintahan Kerajaan Abbasiyah amatlah menggalakkan para pelajar untuk menuntut ilmu dengan ilmuwan terkenal dan berdiskusi soal pembelajaran bersama guru masing-masing. Mereka bertukar pendapat dan saling menyelesaikan masalah melalui proses ini. Sama juga menurut sistem pendidikan Athens. Mereka digalakkan untuk menuntut ilmu dengan ilmuwan ternama yang menguasai bidang-bidang tertentu iaitu sofis untuk menguasai ilmu yang mereka pelajari dengan lebih mendalam. Ini juga termasuk dalam sesi berdiskusi antara guru dan murid. Pendidikan Kerajaan Abbasiyah dan sistem pendidikan tamadun Yunani mempunyai dua perbezaan iaitu subjek pembelajaran dan pendidikan wanita. Sistem pembelajaran Kerajaan Abbasiyah amatlah menitik beratkan pendidikan agama. Ini terbukti bahawa mereka mengajarkan asas-asas agama seperti pengetahuan Al-Quran dan fiqh. Apabila mereka sudah mantap dalam asas-asas agama, mereka akan meneruskan pembelajaran mereka ke pendidikan menengah. Namun begitu tidak bagi sistem pendidikan Yunani. Mereka tidak menitik beratkan agama dalam pembelajaran mereka. Mereka hanya mempelajarinya sebagai mitologi kerana pemerintahan mereka ketika itu bersifat aristokrasi dan tirani, terutamanya Sparta. Raja dianggap mulia seperti Tuhan dan kata-katanya adalah undang-undang yang digunakan pakai ketika itu. Jadi, pendidikan dikhususkan kepada sastera dan pelbagai bidang lain yang tidak akan mencabar institusi Raja tamadun Yunani ketika itu. Perbezaan yang kedua pula, Kerajaan Abbasiyah amat menggalakkan wanita untuk menuntut ilmu, walaupun tidak secara tidak formal dan tertutup. Oleh itu, terdapat ramai ilmuwan wanita yang dilahirkan pada zaman keemasan Islam ketika itu. Sebagai contoh, Universiti Qarawiyyin yang merupakan salah satu universiti tertua di dunia ditubuhkan oleh seorang wanita bersama Fatimah Al-Fihri. Namun begitu, tamadun Yunani tidak menggalakkan anak perempuan untuk menuntut ilmu kerana wanita hanya melakukan hal rumah tangga dan menjaga anak-anak sahaja apabila sudah dewasa dan berkahwin. Daripada sistem pendidikan Kerajaan Abbasiyah, kita boleh melaksanakan proses pengajaran berlandaskan agama Islam. Hal ini kerana pendidikan berlandaskan ayat Al-Quran yang sahih amat penting bagi mengelakkan pelajar terpesong akidahnya apabila belajar tentang teori sains barat oleh kerana mempunyai fahaman agama yang lemah. Semua pihak berwajib hendaklah berganding bahu memantras hal sedemikian daripada diterapkan oleh institusi pendidikan di Malaysia. Seterusnya, menjadikan pendidikan agama Islam sebagai subjek teras. Pendidikan agama Islam perlu dijadikan subjek teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar yang beragama Islam bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kaedah ini juga boleh direalisasikan di institusi pengajian tinggi di mana murid perlu mempelajari subjek agama Islam di samping mempelajari kursus utama mereka. Sebagai contoh, mereka yang melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang perlu mengambil subjek agama Islam agar dapat mengekalkan peraturan Islam dalam menegakkan undang-undang. Selain itu, mewujudkan persekitaran kondusif. Institusi pendidikan sangat memerlukan suasana beragama khususnya bagi menyediakan anak dengan persekitaran kondusif untuk menyebarkan kebaikan.
Usaha ini juga perlu dibantu oleh masyarakat serta media untuk mewujudkan persekitaran dan gaya hidup beragama kerana modal insan yang kental akidah dan jati diri harus dijadikan keutamaan. Tenaga pengajar harus mengambil inisiatif untuk menerajui usaha, membentuk persekitaran serta gaya hidup Islamik di sekolah. Contohnya, poster dan papan tanda doa, tazkirah dan selawat dapat memberikan kesan terhadap amalan hidup beragama di institusi tersebut. Daripada sistem pendidikan tamadun Yunani pula, kita boleh menjadikan subjek pendidikan jasmani sebagai subjek tetap. Hal ini demikian kerana pelbagai aspek boleh dikembangkan ke tahap yang tinggi melalui pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani memberi peluang kepada para pelajar untuk meningkatkan kefahaman mengenai kelemahan dan kebolehan diri mereka dan sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk meneroka diri sendiri. Yang kedua, menggalakkan penggunaan karya sastra. Dalam pembelajaran abad ke-21, penggunaan karya sastra amatlah relevan dan penting. Karya sastra mempunyai bentuk yang berbeza berdasarkan genrenya, sama ada pantun, syair, sajak, drama, cerpen atau novel. Ilmu sastra ini berkait rapat dengan unsur emosi dan nilai hidup manusia. Karya sastra ini dapat menjadi medium untuk memberi nasihat, pengajaran atau pesanan yang dapat membawa kesedaran kepada masyarakat. Kesimpulannya, konsep pendidikan Islam iaitu sistem pendidikan Kerajaan Abbasiyah sedikit berbeza dengan konsep pendidikan Barat iaitu sistem pendidikan tamadun Yunani kerana sumber dan matlamat mereka yang amat berbeza. Dalam pendidikan Islam, asas utama pendidikan ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Matlamat pendidikan Barat adalah untuk memenuhi keperluan material dan berhenti pada kehidupan sekular. Islam adalah kod hidup yang lengkap, justru konsep falsafah pendidikan Islam hadir lengkap untuk membangunkan insan dari segi rohani, emosi, akhlak, etika, sosial dan juga ekonomi. Untuk membantu umat Islam menjalani kehidupan mereka, Al-Quran dan As-Sunnah adalah panduan untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Semua orang bertanggungjawab dalam menerapkan pendidikan Islam dan ia bukan sahaja terletak pada individu, ibu bapa, keluarga, sekolah, komuniti dan kerajaan, tetapi ia juga merupakan tanggungjawab agama, moral, fizikal, intelek, rohani dan sosial. Tanggungjawab ini pada asasnya direka untuk membimbing, mengarahkan dan menjalankan pendidikan untuk menjadikan pelajar beriman, berakhlak dan sihat. Pendidikan dalam Islam ialah suatu proses menyampaikan ilmu kepada seseorang dalam usaha untuk membentuk peribadi dan sahsiah dalam kehidupan seharian yang berlandaskan ajaran Islam. Pendidikan Islam bermatlamat memandu manusia ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan memperoleh pengakhiran yang baik di dunia